TV KPM. Apalah nasib Irfan Syahmi ni kan. Dah sedap-sedap baring dalam kemah ni, tiba-tiba boleh rubuh pula kemah ni. Ni mesti sebab Irfan tak pandai pasang kan. Yang pandai pasang Irfan tahu Cikgu Farhan dengan kawan-kawan pengakap saya. Yang tu pandai pasang. Kalau macam tu, tak apalah, kita cubalah apa yang boleh buat. Yang ni nak pasang macam mana? Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syahmi di TV KPM untuk slot badan beruniform. Hari ini kita kongsi kepada anda berkaitan dengan pengakap bagi murid berkeperluan pendidikan khas. Bersama siapa? Tentunya kita bawakan seorang guru yang bernama Farhan, Cikgu Farhan kita. Assalamualaikum Cikgu Farhan, apa khabar? Waalaikumsalam. Ya, sihat Cikgu Alhamdulillah sihat. Kali kita duduk pula Cikgu. Okey. Hari ini Cikgu, sebelum kita mulakan perbincangan kita, mungkin Cikgu boleh kongsikan siapa diri Cikgu kepada penonton di rumah. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Hafiz Farhan bin Muhammad Suhaimi, Guru Program Pendidikan Khas Integrasi di Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presin 92. Boleh panggil Cikgu Farhan. Cikgu Farhan dan juga merangkap guru bagi badan uniform pengakap sekolah ni Cikgu. Betul. Okey Cikgu. Sebelum kita teruskan Cikgu, kita ada tonton satu gimmick tadi di mana ada murid yang tidak pandai untuk memasang kemah Cikgu. Betul tak? Ya. Kesian Irfan Syahmi tu kan. Teruk betul dia tak pandai pasang kemah. Tapi nak tanya juga Cikgu, untuk murid-murid MBPK ni, adakah mereka juga akan melakukan aktiviti memasang kemah sekiranya mereka merupakan ahli pengakap? Kalau untuk ahli pengakap MBK di SMK Putrajaya Presin 92, kita memang ada aktiviti memasang kemah untuk murid-murid MBK. Jadi tidak kira koefisien rendah atau sederhana, murid ni akan pasang kemah. Sekiranya koefisien rendah, kita akan partnerkan bersama murid koefisien sederhana untuk memasang kemah, bantu mereka memasang kemah. Maksudnya Cikgu, semua jenis koefisien akan cuba belajar bagaimana untuk memasang kemah, betul Cikgu? Betul, Irfan. Okey, memasang kemah ni bagi saya satu pengalaman yang menyenangkan Cikgu kan, sebab bukan kita lakukan secara individu, malah kita juga akan bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain untuk cuba dirikan kemah bersama-sama, betul? Betul. Apa lagi Cikgu, mungkin Cikgu boleh kongsikan dari segi objektif, kenapa kita perlu mengajar mereka untuk menyiapkan ataupun mendirikan kemah ini? Okey, kalau untuk perkemahan, objektif dia terlalu pelbagai. Saya sebutkan sedikitlah. Antara objektif dia adalah untuk membantu murid MBPK lebih bersosial. Sekiranya andai kata kalau perkemahan dengan murid perdana, mereka dapat bersosial dengan murid perdana dan dapat membantu mereka untuk setelah habis sekolah. Baik, okey, kita nak cuba bantu mereka ni untuk bergaul sesama mereka dan juga murid-murid di arus perdana, betul Cikgu? Betul. Okey, itu antara objektif yang kita cuba capai, mengajar mereka cara untuk mendirikan kemah Cikgu. Nak tanya, ada modul ke untuk murid-murid kita ni? Kalau untuk modul pengakap MBPK, kita tak ada modul spesifik. Kita menggunakan modul arus perdana, tapi kita pakai mengikut kesesuaian murid. Sekiranya aktiviti tersebut sesuai untuk murid, kita akan gunakan aktiviti tersebut. Kita akan cuba mengadaptasikan mengikut keadaan dan juga kefungsian murid Cikgu. Betul. Okey, kita dah faham dari segi objektif dan juga modul yang tidak spesifik, tetapi kita akan cuba selitkan juga modul arus perdana kepada murid-murid kita di MBPK ini. Betul. Okey, selain daripada itu Cikgu, mungkin Cikgu boleh kongsikan antara perancangan yang kita akan lakukan bersama-sama dengan murid kita untuk aktiviti perkemahan. Okey, antara perancangan yang kita lakukan dalam satu perkemahan MBPK, antaranya ialah yang pertama sekali adalah kita membentuk ahli jawatan kuasa untuk murid. Kemudian kita pelibatan guru, di mana kita tengok guru mana yang akan melibatkan diri dalam satu perkemahan tersebut dan berapa ramai untuk guru bertugas. Kemudian kita perlukan kerjasama ibu bapa untuk mendapat kebenaran daripada ibu bapa
Dan seterusnya adalah sasaran murid. Sekiranya kita nak murid berapa ramai, murid kefusian macam mana. Dan selain daripada itu, kita juga ada perlu merancang aktiviti semasa perkemahan. Aktiviti apa yang perlu dilakukan, aktiviti apa yang sesuai. Dan terakhir sekali adalah tarikh perkemahan dan lokasi untuk perkemahan tersebut. Okey, itu beberapa item yang kita perlukan dalam rancangan kita untuk melakukan aktiviti perkemahan bersama dengan murid-murid MPK bagi mereka yang menyertai badan uniform pengakap ini, cikgu. Betul. Nak tahu juga cikgu, dari segi pembentukan AJK tu kan, AJK tu maksud cikgu dalam kalangan murid-murid ataupun terlibat juga ibu bapa dan guru? Kalau ikutkan bagi MBK, kita melibatkan murid sahaja. Murid sahaja. Cuma guru hanya membantu murid. Membimbing. Betul, membimbing murid untuk apa yang perlu. Bagaimana pula dengan pelibatan ibu bapa, cikgu? Kalau pelibatan ibu bapa ni lebih kepada untuk kebenaran. Sebab kita perlukan melakukan perkemahan yang selamat. Mungkin ibu bapa risau akan keselamatan anak mereka. Jadi di situlah kita memerlukan kebenaran daripada ibu bapa untuk benarkan anak mereka menyertai perkemahan bagi pengakap ini. Dan kita juga tahu, cikgu, setiap aktiviti yang kita lakukan ini perlu kita jaga aspek keselamatan. Mungkin cikgu boleh cerita ke kongsi kepada kita apa antara aspek keselamatan bagi aktiviti perkemahan. Okey. Antara aspek keselamatan yang melibatkan dalam aktiviti perkemahan ni adalah contoh tempat. Okey. Tempat perkemahan. Contohnya tempat perkemahan tu kita mestilah pilih tempat yang selamat. Bukan di puncak gunung, bukan di puncak bukit, bukan kawasan yang boleh mendatangkan tanah runtuh. Selain daripada itu, tarikh juga mainkan aspek yang sangat penting dalam pemilihan waktu perkemahan. Contohnya pada hujung tahun, kita tahu kita akan menghadapi musim hujan. Jadi mungkin pada waktu itu tidak selamat. Jadi kita akan cuba pilih tempat dan juga masa yang paling sesuai untuk kita melakukan aktiviti perkemahan bersama dengan murid-murid kita Badan Uniform Pengakap MBPK. Itulah dia sebenarnya, murid-murid semua, pengenalan kepada topik kita hari ini bagi aktiviti perkemahan. Jadi jom kita berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Slot Badan Uniform Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan Slot Badan Uniform Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan Cikgu Farhan. Cikgu okey, cikgu? Okey. Terbaik. Okey, Cikgu Farhan, untuk segmen kali ini kita akan kongsikan kepada mereka semua bagaimana murid-murid MPK ni nak mendirikan kemah bagi aktiviti perkemahan. Jadi cikgu, bawah kita ni, depan kita ni ada satu kemah yang belum lagi didirikan, betul? Betul. Tapi sebelum itu, cikgu, kita nak tahu juga apakah kepentingan untuk murid MPK ni belajar untuk mendirikan kemah bersama-sama. Silakan. Okey, yang pertama sekali kepentingan untuk murid MBPK ni memasang kemah ataupun mendirikan kemah adalah untuk meningkatkan kemahiran social skill, kemahiran sosial bersama rakan-rakan, dan selain daripada itu boleh juga mendidik murid-murid ni untuk mengetuai menjadi seorang ketua. Contohnya kalau murid yang berkefusian sederhana, dia boleh membantu murid-murid kefusian rendah untuk mendirikan kemah. Sekiranya kalau murid kefusian rendah sahaja yang memasang, mungkin agak sukar dan ambil masa yang agak lama. Jadi kita perlukan seorang ketua, cikgu. Contohnya Betul. murid-murid yang berkefungsian sederhana cuba membantu menjadi ketua untuk memberikan arahan mendirikan kemah itu dengan baik dan sempurna. Betul. Betul lah tu maksudnya, cikgu. Di saat ini untuk kita mendirikan kemah ni, kita nak berikan satu nilai tambah kepada mereka untuk mendirikan kemah dengan meningkatkan kemahiran sosial. Betul. Dan setahu saya, cikgu, untuk aktiviti perkemahan ni, murid-murid MPK akan ada aktiviti perkemahan yang tersendiri, betul ke? Kalau ikutkan untuk peringkat antarabangsa, Antarabangsa, okey, paling jauh. paling jauh. Baik. Memang ada perkemahan yang khas untuk murid MBPK pengakap yang dipanggil Agonori. Agonori. Okey. Iaitu gabungan kata agon daripada bahasa Greek dan jambori. Di mana maksudnya adalah perhimpunan pengakap, tapi yang dikhaskan untuk MBPK. Kalau di Malaysia pun ada kita laksanakan perkemahan Agonori,
Tapi yang last setahu saya adalah pada tahun 2019. 2019 atau sebelum COVID-19 melanda Betul. negara kita, cikgu. Okey, itu maksudnya cikgu, aktiviti perkemahan bagi murid-murid MBPK ni bukan saja dilakukan di peringkat kebangsaan, malah dilakukan juga di peringkat antarabangsa, cikgu. Betul. Jadi di situ mereka akan berkumpul bersama-sama dengan kemahiran yang mereka ada untuk mendirikan kemah sama-sama dan melakukan aktiviti dalam aktiviti perkemahan ini. Okey, cikgu. Di depan kita sekarang ni ada kemah yang saya sendiri pun belum kenal, cikgu. Yang ini namanya apa, itu namanya bagaimana kan. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ni? Okey, kalau kat sini kita tengok ada peralatan perkemahan ataupun kemah lah. Yang pertama sekali kalau ikutkan kita hanya ada 5 alatan. 5 alatan. Yang pertama sekali adalah kemah tu sendiri. Okey. Okey. Yang kedua kita ada rod ataupun batang besi kemah. Yang warna hitam ni, cikgu. Yang hitam ni Okey. untuk menjadi struktur utamalah kemah, untuk mendirikan kemah. Yang ketiga kita ada penutup kemah untuk mengelakkan daripada hujan dan sebagainya. Dan besi penutup kemah. Dan yang terakhir sekali adalah besi pacak kemah. Okey, maksudnya cikgu kita ada 5 alatan untuk kita mendirikan kemah ini. Dan cikgu nak tanya siapa yang tengah mencuri rumput keluar, cikgu? Itu saya pun tak pasti. Mungkin kita patut pergi tengok. Tapi tak apa, kita biarkan saja dulu. Kita nak pasang kemah sekarang ini. Dan setahu saya, cikgu, kita nak bawakan murid juga bersama kita. Betul? Betul. Jadi Kita ada siapa hari ni, cikgu? untuk mendirikan kemah ni, kita akan minta pertolongan daripada murid MBPK yang terdiri daripada Adam Iman, Adam, Zikri, Amalia dan Nadira. Baik, dipersilakan semua untuk masuk. Okey, Assalamualaikum semua. Baik, kita ambil dulu posisi masing-masing. Okey, Amalia dekat situ. Okey, Zikri dekat mana, cikgu? Zikri kat sini. Okey, Zikri kat sana. Okey, boleh lalu kat depan? Boleh? Lalu kat depan. Silakan. Sini Zikri. Baik. Okey, Amalia ada kat penjuru situ. Nadirah pun dah ada. Okey, Iman pun dah kat sini. Baik, cikgu. Wah, ada 4 penjuru. Okey. Jadi cikgu, untuk kita lakukan aktiviti perkemahan ini, kita yang paling utama sekali kena tahu cara untuk mendirikan kemah. Betul, Irfan. Kalau tak naik tak boleh tidur dalam ni, cikgu. Betul. Jadi paling penting sekali adalah kita mesti tahu cara lah yang pertama sekali. Okey, baik. Jadi apa kata cikgu, kita mulakan dengan langkah yang pertama. Okey, bagi langkah pertama kalau seperti kita lihat, kita dah memang membentangkan kemah Betul. yang berwarna biru, putih dan kelabu ni kita dah bentangkan. Dan langkah kedua adalah kita memasang besi rod struktur kemah dan kita masukkan kepada dalam getah tapak kemah. Okey. Lepas tu kita boleh dirikanlah. Baik. Jadi semua dah bersedia? Dia cakap ya. Okey, baik, semua dah bersedia. Jadi mungkin saya ke sana, cikgu boleh ke sana untuk kita tengok proses untuk mendirikan kemah ini. Okey, cikgu boleh bagi arahan. Silakan. Boleh. Kita pasang kemah. Gitu je arahan dia. Okey, jom pasang kemah. Alright. Pasang kemah. Zikri, okey. Amalia, macam mana kita nak masukkan? Pasang kemah. Pasang. Kita masukkan dalam Kita tu. masukkan. Kita masukkan. Okey, kita Baik-baik. masukkan. Lepas tu tolak ke sana. Masukkan. Okey. Irfan tolong. Jangan tarik. Okey. Okey. Iman okey, Iman? Okey, Iman dengan Nadira di sebelah sana. Okey. Selesai, cikgu? Dah selesai. Baik. Selepas itu? Seterusnya kita boleh mendirikan kemah. Baik. Okey. Kita angkat sekarang. 1, 2, 3. Ya, kita angkat dulu. Oops, kita masukkan balik. Okey. Tarik sikit. Wah, nampak macam dah naik ni kemah kita ni. Okey. Okey, masukkan besi ni. Ni masuk. Boleh, Amalia? Boleh. Okey. Iman, kita masukkan dekat bawah tu dulu. Kita masukkan dekat besi pacak tu, cikgu kan? Betul, Irfan. Okey. Pacak dulu, masukkan. Okey, kita ke sana sikit, Amalia. Baik. Boleh, masukkan. Okey. Cikgu, boleh kita tarik sikit, cikgu? Kemah ke sana sikit? Boleh. Baik. Okey. Boleh. Okey. Yang ini kita letakkan balik. Okey. Kita buat. Kita cuba, Amalia. Okey. Masukkan kat situ.
Abang akan tolong Okey, Wah, dah diri ke. Cikgu mana cikgu? Ada sini. Ada dekat sana. Okey, baik cikgu. Dah kita naikkan kemah ni. Dah siap ke ni? Belum lagi, Fan. Belum lagi, Kalau macam ni kita tidur, malam hujan memang basah. Memang basah. Lepas tu kalau panas memang terik lah cikgu. Betul, Irfan. Okey, jadi kita nak tutup. Betul. Nak tutup. Guna apa cikgu? Seterusnya kita akan pakai penutup kemah. Okey, cikgu boleh ambil dulu. Macam mana rupa penutup di bahagian atas. Okey. Okey, kita bentangkan dulu cikgu. Betul. Kita punya penutup di bahagian atas. Seterusnya, okey, kita boleh bagi kat sini sikit. Zikri. Baik. Okey, ini Amalia punya betul? Masukkan. Okey. Masukkan. Cikgu, kita nak sambung kat mana cikgu? Kita sambung kat bulatan tempat nak pacak kemah. Bulatan tempat nak pacak kemah tadi. Okey. Macam mana Amalia? Oh, macam tu. Dah siap? Dah. Bagus. Okey. Iman okey, Man? Okey. Cuba pasangkan dulu. Belah sana okey, cikgu? Okey. Okey, cikgu. Okey. Kita tarik sikit ke sebelah kanan sana, boleh? Okey. Nadira sana okey? Baik, cikgu. Selesai yang ini? Belum lagi, Fan. Belum lagi. Kita masih ada lagi. Macam mana lagi, cikgu? Apa yang kita nak tambah? Seterusnya kita akan pasang rod untuk penutup kemah. Yang ni kita minta murid lah buat kan? Boleh. Jadi kita minta ada Iman boleh? Ada Iman kat mana? Tak nampak. Oh, kat belakang. Ada. Okey, ada ada kat belakang untuk kita pasang rod bagi penutup kemah ni. Okey. Ya, macam mana tu Iman nak pasang? Abang Iman tak tahu ni macam mana nak pasang ni. Kena masuk dalam kemah ke cikgu? Perlu masuk dalam kemah. Untuk memudahkan. Untuk memudahkan. Okey. Nampaknya kita ada Amalia tengah semak sekarang ni. Okey, betul tak apa yang kau buat? Betul. Okey, lepas tu kita tarik keluar. Okey, nampaknya sekarang ni mula-mula kita tengah gigih sebenarnya untuk cuba menyiapkan, mendirikan kemah ini, dan sememangnya ini bukan perkara yang boleh kita lakukan secara bersendirian. Boleh, kerana kita memerlukan gabungan tenaga bersama-sama untuk mendirikan kemah ini. Bukan mudah sebenarnya, okey. Kita perlukan kesabaran cikgu, lepas tu kita perlukan kerjasama. Wow. Okey. Nampak macam dah siap cikgu. Betul. Kalau di tapak kemah belum lagi. Belum lagi. Okey, kalau dekat tapak perkemahan apa yang perlu kita lakukan? Seperti yang kita cakap tadi, kita ada 5 peralatan. Baik. Kita pun ada lagi satu peralatan yang kita tak pakai, iaitu pacak kemah. Tapi sekarang kita di dalam kelas, kita tak boleh nak pacak lah. Jadi kalau kita berada di tapak perkemahan, kita perlu pacak untuk mengelakkan kemah tu terbang di tiup angin. Okey. Yang terakhir sekali, kita kena pacak kemah itu supaya kemah itu tak terbang di tiup angin, kan cikgu? Okey. Nampaknya itulah dia pendirian kemah bersama kita sekarang ini. Kita ada Cikgu Farhan, kita ada Zikri, Iman, kita ada Nadira dan juga Amalia. Terima kasih semua. Jadi jom kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami di TV KPM untuk slot badan beruniform. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan Badan Uniform Didik TV KPM bersama saya Irfan Syami dan Cikgu Farhan. Baik cikgu, untuk segmen kali ini apa pula perkongsian cikgu kepada penonton di rumah? Okey, Irfan, tadi kita dah pasang kemah. Dah pasang cikgu? Kalau di tapak kemah, ada dah kemah. Tapi seterusnya kita akan buat gadget pula. Kejap cikgu. Gadget ni apa? Gadget ni dalam perkemahan adalah peralatan-peralatan yang boleh membantu sama ada kita menyimpan barang, meletakkan barang. Dan contoh lain adalah meja makan. Semua itu dipanggil gadget di dalam perkemahan pengakap. Maksudnya cikgu, nama lain bagi meja ataupun tempat menyimpan barang ni, nama dia adalah gadget semasa aktiviti perkemahan pengakap. Betul, Irfan. Baru Irfan tahu. Irfan ingat gadget tu benda lain tadi. Okey cikgu. Di sebelah cikgu tu, adakah itu salah satu contoh untuk gadget yang kita dah bina? Betul. Kat sini salah satu contoh gadget
Baik. iaitu gadget untuk menyimpan alatan memasak. Alatan memasak, cikgu. Betul juga. Kalau kita di pengakap, cikgu, kita akan ada kamera memasak, betul? Betul. Jadi, di mana kita simpan barang-barang? Ni, di atas gadget inilah tempatnya. Okey, tapi nak pasang, cikgu, mudah ke? Susah ke? Macam mana? Kalau untuk murid perdana mungkin senang. Tapi kalau untuk MBPK, kita memang perlu bantu mereka kerana ada je murid MBK yang kita bantu sampai mereka boleh mahir dalam membuat gadget. Itu yang kita nak, cikgu. Kita nak meletakkan kamera itu sampai mereka betul-betul tahu cara nak menyiapkan sesuatu gadget itu. Okey, gadget ini kalau contohnya, cikgu, murid MPK kita yang siapkan, selalunya berapa tempoh masa yang diambil? Itu bergantung kepada kefusian. Kalau contohnya murid itu kefusian sederhana dan memang mahir dengan ikatan, mahir dengan membuat gadget, masanya mungkin tak lama. Contohnya, cikgu, tak lama tu mungkin sejam, 2 jam? Tak sampai sejam 2 jam. Tak sampai. Maksudnya lebih kurang 30 minit ada? 30 minit mungkin. Okey, itu untuk murid yang kefungsian sederhana. Kalau yang kefungsian rendah? Kalau kefusian rendah, kalau mereka buat sendiri mungkin sukarlah untuk siap. Tapi kalau dengan bantuan, mungkin boleh siap tapi dalam tempoh masa yang lama. Jadi maksudnya, cikgu, kita akan cuba juga untuk membantu murid-murid ni dari segala aspek kefungsian untuk mereka cuba menyiapkan gadget dalam aktiviti perkhemahan bagi pengakap. Okey, di depan kita sekarang ni, cikgu, kita ada kayu-kayu. Okey. Betul. Kita ada tali pun ada juga. Kita nak buat gadget apa hari ni? Jadi hari ni sebab kita dah ada gadget tempat letak atas masak, jadi kita akan buat satu lagi. Satu lagi. Gadget yang sama? Gadget yang sama. Baik. Okey. Jadi nak buat ni kita berdua ke ataupun ada kawan lain? Kalau kita berdua Mungkin berapa lama nak ambil masa tu? lama. Jadi mungkin kita perlukan bantuan lah. Okey, boleh. Siapa yang kita nak panggil sekarang ni? Kali ni kita panggil murid, iaitu Raika dengan Irfan. Saya dah ada kat sini. Tak, Irfan Oh, Azhar. Irfan lain. Okey, boleh. Kalau macam tu, jom kita panggil Raikal dan Irfan. Keluar dari kemah. Seronok dalam kemah baring tadi. Okey, jom sekarang kita ada berempat. Okey, kita ada Irfan juga, kita ada Raikal dan Cikgu Farhan. Okey, jadi cikgu, sebagai langkah pertama, apa yang perlu kita tahu untuk menyiapkan gadget alat menyimpan barang ini? Okey, langkah pertama adalah kita perlu membuat tripod ataupun struktur asas lah kalau kita tengok kat sini. Okey. Yang segitiga ni. Segitiga. Tripod ni. Kita akan buat yang ini dahulu. Boleh, cikgu? Jom kita mula. Boleh? Yeah. Okey, kita nak ambil dulu. Kita buka dulu kayu-kayu kita. Okey, Irfan nak tolong? Mari kita sama-sama buat. Okey, baik. Kita nak keluarkan berapa dulu, cikgu? Kita akan gunakan 3 dulu. 3 dulu. Okey, satu lagi. Baik. Okey, kita ketepikan yang lain. Cikgu, untuk kita siapkan gadget ni, simpulan dan juga ikatan juga penting. Betul. Sebab tu dalam salah satu untuk menjadi ahli pengakap, kita perlu mahir dalam ikatan. Sebab dalam penggunaan membuat gadget, ikatan memainkan peranan yang sangat penting untuk menghasilkan sesuatu gadget itu kukuh ataupun tidak. Kalau tak nanti cikgu roboh pula kita punya gadget. Betul, kan. Sama macam Irfan punya kemah tadi. Aduh, kesian dia. Okey, baik cikgu. Jom kita nak saksikan dulu. Kita dah ada 3. Betul. 3 kayu, dah ada tali. Jadi untuk kita dirikan tripod ni, apa ikatan yang kita perlu gunakan? Okey, untuk mendirikan tripod dalam gadget asas pengakap, kita akan menggunakan 2 ikatan, iaitu ikatan manuk Ikatan manuk, simpul dan manuk. dan ikatan silang gunting satu lagi. Okey, ada 2 ikatan kita akan gunakan, cikgu. Tapi Irfan ni biasalah kurang mahir sikit. Tapi saya rasa 2 orang murid kita ni memang dah tahu sangat, cikgu kan. Jadi apa kata kita sama-sama cuba dirikan tripod kita. Boleh? Boleh. Jom kita mulakan. Okey. Langkah pertama, cikgu, apa? Yang pertama adalah kita akan membuat simpul manuk. Okey. Duduk balik tak apa. Tak sabar cikgu nak mendirikan ni. Okey. Sekarang ni Pertama sekali kita akan membuat satu simpul manuk baik kepada mana-mana kayu yang berada di hujung. di hujung. Okey, yang inilah cikgu Boleh. Baik. Simpul manuk. Simpul manuk. Okey, kita buat simpul manuk dulu. Irfan boleh buat simpul manuk? Okey, silakan. Tak apa, kalau Irfan nak tolong Raikal dekat sana pun boleh. Abang tak tahu macam mana nak buat. Okey.
Cikgu boleh tak bagi tahu bagaimana cara kita nak buat ikatan simpul manuk sama-sama ni? Kalau ikatan simpul manuk, nak bagi tahu caranya. Ya. Pertama sekali kita akan membuat bentuk silang X dan kita masukkan. Baik. Untuk dapatkan ikatan silang macam ni lah. Okey. Jadi yang dipanggil simpul manuk. Simpul manuk. Kebanyakannya kalau untuk gadget-gadget asas ikatan dalam pengakap akan dimulai dengan simpul manuk. Oh, itu paling asasnya selalunya. Paling asas yang selalu digunakan. Dan diakhiri pun dengan simpul manuk. Oh, mula dengan simpul manuk, akhirkan juga dengan simpul manuk. Betul. Okey. Okey, seterusnya kita dah siap simpul manuk, kita akan buat simpul silang gunting. Okey, itu macam mana pula? Di bahagian ini- yang sama ataupun di posisi yang lain pula? Ni kita akan lilitkan simpul silang gunting ni adalah lilitan Okey. ketiga-tiga kayu ni. Okey, baik. Saya tolong cikgu untuk pegang dekat menghasilkan sini. tripod. Baik. Okey, Raika boleh tolong cikgu? Ya. Irfan, Kena tarik kemas. betul tak apa yang Raika buat tu? Betul? Okey, kalau Irfan setuju, saya bersetujulah cikgu. Okey. Okey. Setelah kita dah buat contoh di sinilah, kita dah buat dua lilitan. Baik. Kita akan masukkan tali ni di tengah-tengah antara kayu. Di tengah-tengah antara kayu. Okey, kita masukkan. Raika membantu cikgu kan. Baguslah Raika. Okey. Dan kita tarik keluar. Okey. Okey. Baik. Saya Kemudian, laraskan balik. Kita akan silangkan di ikatan tadi. Baik. Kita Masukkan. silangkan dulu. Okey, kita masukkan lagi sekali. Kalau tadi kita mulakan di hujung sini, kita balik kepada pangkal di sebelah kanan. Betul. Okey. Baik. Okey. Okey. Lepas tu kita akan pergi ke belah kanan yang mana kita masih belum simpul. Okey. Jadi kita akan simpulkan di sini. Baik, kita masukkan di sebelah sana pula. Maksudnya dua-dua bahagian tu kena simpulkan, cikgu. Betul. Okey, kalau tak kukuh nanti kan? Kalau tidak memang tak kukuh dan boleh roboh. Ya, lagi-lagi kalau kita letak barangan yang mungkin berat dia punya keberatannya, kalau kita biarkan tak simpul betul-betul, nanti boleh roboh kita punya gadget. Okey, kita masukkan lagi. Jadi kita dah selesai untuk ikatan simpul gunting. Jadi sekarang kita akan matikan ikatan ni. Okey. Sama juga di kayu hujung dengan simpul manuk. Simpul manuk juga. Betul Seperti cikgu kita tadi. mula tadi. Kita mulakan dengan simpul manuk, kita akhiri dengan simpul manuk. Okey. Raikal, silakan tolong cikgu. Raikal tekun ni. Bagus Raikal. Irfan, tolonglah. Tak apa, Irfan kita akan bagi yang lepas ni. Okey, Irfan ada kerja kejap lagi tau. Okey, tak apa. Nanti Irfan buat dengan Abang Irfan Baik, kita tengok, kita saksikan dulu bagaimana cikgu dan Raika nak siapkan. Ada dua ikatan yang kita gunakan, simpul manuk dan cikgu Dan silang gunting. silang gunting. Okey. Masukkan sikit lagi. Boleh cikgu? Boleh. Takkan tak boleh kan cikgu? Okey. Cuba Ifah pegang kat bahagian ni. Okey. Dan kita tarik. Ya, ketatkan. Ini ikatan yang terakhir cikgu. Ini ikatan yang terakhir. Baik. Jadi lebihan tali ni kalau di perkemahan kita boleh gunting lah. Tapi kalau untuk menjimatkan kita boleh je selitkan di mana-mana untuk nampakkan lebih kemas. Lagi kemas. Okey. Kita kiranya macam sembunyi lah kan cikgu? Betul, kita sembunyikan sahaja. sahaja tali ni. Betul. Supaya ikatan kita nampak lebih kemas. Okey. Jadi kat sini kita dah siap lah ikatan untuk mendirikan tripod kita. Baik. Okay. Nak angkat ke cikgu? Boleh, kita dah boleh angkat. Okey. Jadi kita minta Irfan pegang satu hujung, Dah ada kerja. Raika satu hujung. Baik. Okey. Dan saya pegang satu. Jadi Wah. dekat sini Okey. kita dah siap tripod kita. Okay. Baik. Tapi belum boleh letak sebarang alatan masakan lagi. Belum lagi cikgu. Kita tak ada buat platform lagi dekat sini. Belum lagi. Jadi seterusnya kita akan sambung untuk membuat para untuk memastikan tripod ni lebih kukuh. Baik cikgu. Nampak sekarang ke? Boleh? Mari kita. Yang ni kita perlukan berapa lagi cikgu kayu? Kalau ikutkan untuk membuat para kita perlukan 3 di setiap penjuru. Di setiap penjuru. Okay. Kita perlu membuatkan para tersebut. Baik. Jom cikgu kita sama-sama kita boleh buat. Kali ni cikgu kita nak keluarkan satu dulu. Kita akan keluarkan satu dulu. Jadi,
Ikatan pula yang kita akan guna kali ini. Ya. Tadi kita dah pakai simpul manuk dan silang gunting. Kali ini kita akan pakai ikatan sama juga macam tadi. Bermula dengan simpul manuk. Simpul manuk. Seperti saya cakap tadi lah, memang kita banyaklah pakai simpul manuk. Dan kita akan buat ikatan seraya. Okey, seraya macam mana pula? Cikgu tak apa? Cikgu boleh tunjukkan seraya ni dulu. tak apa. Kita akan tunjuk demonstrasi. Okey, jadi posisinya di mana cikgu? Kita akan buat para. Kalau untuk murid perdana, kita boleh teruskan buat ikatan. Sebab kebanyakan murid perdana lebih tahulah ikatan. Tapi kalau untuk membantu MBPK, senangnya kita labelkan. Labelkan macam mana cikgu? Kita labelkan A di sini, Okey. B di sini, C di sini dan D di sini. Jadi apabila murid melakukan ikatan, mudah untuk kita bantu beri arahan ke mana tali itu akan pergi. Okey, contohnya macam cikgu. Okey. Tadi pertama kita berikan A, lepas tu pergi ke D pula. Kita akan berpusing ke belakang C dan pergi ke depan B. Itu akan membantulah antara teknik-teknik untuk membantu murid MBPK dalam membuat ikatan. Memudahkan mereka juga untuk memahami arahan yang diberikan oleh Cikgu Farhan. Okey cikgu, kalau kita dah siapkan kita punya para dan kita punya gadget ni, hasilnya macam mana cikgu? Hasilnya kita boleh lihat seperti di sebelah. Di sebelah ni. Oh, okey. Inilah rupanya apabila kita siapkan gadget kita untuk menyimpan barangan alatan untuk memasak. Okey, terima kasih Cikgu Farhan, terima kasih Irfan dan juga Raika. Jadi jom kita berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Slot Badan Uniform Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama kami dalam Badan Uniform Didik TV KPM, saya Irfan Syami, Cikgu Farhan, Irfan serta Raika di sini. Okey, kita masih dalam topik yang sama berkaitan dengan gadget. Betul cikgu? Betul Irfan. Jadi cikgu, untuk segmen kali ni, gadget apa yang kita akan cuba buat dan siapkan sama-sama? Okey, tadi kita dah buat gadget untuk simpan peralatan masak. Betul? Okey, seterusnya kita akan buat gadget untuk menyimpan kasut, Menyimpan kasut dan ampaian. Oh, sekaligus? Dua dalam satu? Betul, sebab kalau di tapak perkhemahan, rak kasut ni merupakan antara gadget paling penting lah. Sebab sekiranya hujan dan tapak banjir, itu dapat menyelamatkan kasut murid daripada hanyut. Betul cikgu. Dah kita beli kasut mahal-mahal, tiba-tiba bawa air pula kan. Aduh, susah. Betul. Sedih kita cikgu. Sebab itulah pentingnya untuk murid-murid cuba siapkan gadget untuk menyimpan kasut. Dan kita akan jadikan juga sebagai tempat untuk sidai baju cikgu. Betul. Dua dalam satu. Okey. Jadi cikgu, apakah peralatan yang kita perlukan untuk kita siapkan gadget ini? Okey. Untuk peralatan untuk gadget rak kasut dan ampaian, kita perlukan kayu Okey. dan tali. Itu sahaja. Oh, kayu dan tali. Dua alat yang kita senang nak jumpa. Betul. Dalam hutan pun kita boleh cari, tak ada masalah. Dan kita akan cuba siapkan hari ini bersama dengan cikgu dan dua muridnya di sini. Betul. Okey. Jadi cikgu, sebagai pengenalannya kan, mungkin cikgu boleh kongsikan juga kepada penonton kenapa pentingnya lagi sekali kita nak ajar kepada murid MPK ini untuk mahir menyiapkan gadget. Okey. Antara pentingnya adalah yang pertama, ikatan. Kita menggunakan ikatan. Ikatan ni bantu murid untuk meningkatkan skill motor halus mereka. Yang kedua, ni juga adalah antara ikhtiar hidup lah. Sekiranya mereka di dalam hutan, bagaimana mereka nak survive kalau contohnya untuk perkhemahan. Itu salah satu pentingnya kenapa murid perlu belajar untuk membuat gadget dan ikatan. Betul cikgu, sebab sekiranya mereka berada jauh daripada rumah kan, jadi mereka perlu lakukan sesuatu untuk teruskan hidup mereka. Jadi di sinilah dengan aktiviti perkhemahan ni kita akan cuba membantu mereka, berikan kemahiran mereka untuk menyiapkan dan melakukan gadget seperti yang kita akan cuba buat sekarang ini, iaitu gadget untuk menyimpan kasut dan juga ampaian. Okey. Nak tanya sikit kepada murid-murid, adakah anda dah bersedia untuk kita cuba siapkan gadget hari ini? Dah. Kalau ya cakap ya. Ya. Okey. Nampaknya semua dah bersedia, jadi jom kita mulakan aktiviti kita untuk menyiapkan gadget pada hari ini. Jom cikgu, kita mulakan dengan langkah yang pertama. Okey. Okey.
Langkah pertama Ya. kita seperti mana-mana gadget pun, kalau kita dah ada peralatan yang sudah siap, contoh kayu yang sudah cukup panjang ataupun saiz yang kita nak, kita boleh teruskan dengan ikatan. Untuk gadget rak kasut dan ampayan ni, untuk tiang utama dia, struktur utama dia, kita akan menggunakan 2 ikatan. Yang pertama Adalah ikatan manuk okey, dan kedua adalah silang gunting. silang gunting. Masih pernah dengar sebelum ni cikgu? Betul. Ikatan yang sama kita guna sebelum ni. Baik, okey. Jadi seperti biasa kita akan mulakan dengan simpul manuk. Kita nak ikat di bahagian mana cikgu? Sebab tadi kita pakai 3 kayu. Kali ni kita pakai 2 sahaja. 2 sahaja. Jadi kita boleh ikat mana-mana pun. Okey, kanan atau kiri tak ada masalah. Kanan atau kiri pun tak ada masalah. Baik, jom kita mulakan cikgu bagi ikatan manuk. Ya, simpul manuk. Masih kita dilakukan bersama dengan Cikgu Farhan iaitu saudara Raikal. Okey. Raikal memang pandai buat ikatan cikgu. Dia ada kemahiran untuk membuat ikatan. Bagus. Ini yang kita nak berikan kepada anak-anak kita di MPK supaya mereka lebih mahir menyiapkan sesuatu perkara untuk ikhtiar hidup. Okey. Baik. Tak silap saya cikgu, untuk ikatan simpul manuk ni kita kena buat bentuk X dulu, betul? Betul. Macam ni kita dah dapat bentuk S dan ikatan simpul manuk sudah siap. Dah siap. Okey. Seterusnya kita akan membuat ikatan silang gunting. Silang gunting, ya. Okey, kita ikat di bahagian kayu yang kedua. Kita akan lilitkan Lilitkan. 2 kayu ni. Baik. Okey, kita tarik ke sebelah sana pula. Pastikan masa kalau buat ikatan untuk gadget, pastikan tarik dengan kemas lah untuk memastikan kekukuhan gadget tersebut. Jangan kita biarkan longgar. Kalau tak nanti letak kasut 2-3 dah roboh pula kan. Jadi kita kena pastikan setiap ikatan yang kita letakkan di atas kayu ni, ia haruslah kukuh dan ketat supaya struktur yang kita nak bina ni lebih kuat. Kita masukkan di situ. Okey, ini kita dah siapkan 3 pusingan. Okey. Seterusnya kita akan buat ikatan silang. Silang lagi sekali. Baik. Kita buat ikatan silang. Berapa kali cikgu? Kalau makin banyak makin kukuh, tapi kalau banyak sangat tak cantik pula jadinya. Betul. Jadi, mungkin ikatan nampak terlalu tebal kan cikgu? betul. Jadi cukup kalau 2 Secukup rasa? boleh 2 atau 3. 2 atau 3 ikatan simpul. Okey. Kita simpulkan. Ini yang pertama. Kita buat kali yang kedua. Ini yang kedua. Baik, kita masukkan. Okey. Okey, kita akan lilit sekali lagi. Kita masukkan. Okey, jadi kita siap ikatan silang gunting. Dan seperti biasa kita akan akhiri dengan simpul Manuk lagi sekali. Yes. Okey. Kita buat simpul manuk sebagai pengakhiran bagi ikatan kita. Ada 2 yang kita belajar hari ini. Yang pertama simpul manuk dan yang kedua adalah ikatan silang gunting. silang gunting. Kita masukkan di situ. Dan saya rasa cikgu, untuk kita buat ikatan ni perlukan ketelitian. Betul. Kalau untuk memastikan sesuatu kerja tu kemas dan kukuh, memang perlu buat dengan teliti dan tak boleh buat dengan sambil lema. Betul. Sambil lewa satu cikgu, tapi Ifah rasa yang paling penting kita kena sabar cikgu. Betul. Kadang-kadang ikatan kita tiba-tiba salah pusing lah. Lepas tu kita salah letakkan tempatnya, jadi kena buka balik kan. Betul. Jadi macam ni kita dah siap lah ikatan simpul manuk. Cikgu buat memang pro lah, memang tak ada masalah. Dan kita masih ada tali lebih. Okey, saya tahu cikgu. Kalau tali lebih ni kita kena sembunyikan. Betul. Jangan biar dia nampak. Kalau ada gunting kita potong lah. Kalau ada gunting kita boleh gunting. Okey. Kalau tak ada gunting macam cikgu buat sekarang ni, kita cuba sembunyikan bahagian yang kita tak nak lihat tu kan, supaya kelihatan lebih kemas di situ. Kemas. Kita angkat cikgu? Boleh. Baik. Okey. Jadi kita buka macam ni cikgu Betul. Okey. Jadi, adakah bahagian dah siap cikgu? Betul. Jadi ini adalah struktur utama untuk rak kasut dan ampayan. Jadi kita akan pasang bahagian ampayan tu di atas sini cikgu. Betul. Kalau itu kan kita akan buat satu lagi yang sama untuk dijadikan pada sebelah kanan atau kiri, dan kita akan pasangkan kayu para di tengah untuk sebagai ampayan. Okey, tapi je kalau Ifan cakap dia tak nampak macam tak seronok juga kan? Betul. Jadi mana hasil yang dah siap cikgu? Dekat sini kita boleh lihat hasil yang dah siap. Okey, boleh tak cikgu tadi ke tengah sikit cikgu?
Kita nak tengok. Dah siap. Tiba-tiba Pak Magic pula dah siap kita punya ampaian dan juga rak kasut ni. Okey. Kemas. Jadi cikgu, ampaian tu di bahagian atas. Di atas ni kita boleh, kalau di tempat perkemahan, kita boleh jemur sama ada baju yang basah. Betul. Ataupun tuala. Sebab kalau tuala atau baju yang basah kita simpan dalam kemah akan berbau busuk lah. Betul juga. Jadi kita galakkan untuk gantung. Itu juga akan membantu untuk memastikan kemah sentiasa kemas. Yelah, aspek pengurusan diri ni adalah sangat penting sebenarnya cikgu. Betul. Walau di mana jua kita berada, di rumah maupun di kawasan hutan untuk aktiviti perkemahan, kita kena pastikan segala peraturan kita kena ikut dan kita kena jaga diri kita betul-betul kan. Kalau ada perkara yang macam tak seronok, contohnya macam ada tuala berbau, kita jemur dekat sini. Betul. Kalau ada kasut yang banyak-banyak, kita letak dekat atas ni. Betul. Nampak, itulah fungsi kita menyiapkan gadget pada hari ini, iaitu tentang ampaian dan juga rak kasut. Cikgu nak tanya, selalunya kan untuk kita menyiapkan gadget seperti ini, berapa masa yang diambil? Ini bergantung kepada, sama macam tadi lah. Dia bergantung kepada kefungsian murid. Baik. Dan juga bilangan murid yang mahir dalam membuat. Kalau muridnya ramai dan mahir, cepatlah siap kan? Tapi kalau murid ramai tapi tidak mahir, lambatlah sikit. Tapi kita masih kepada misi yang sama untuk cuba menyiapkan gadget. Okey. Terima kasih Cikgu Farhan. Nampaknya kita pun dah banyak belajar dengan Cikgu. Dan sekarang kita nak dengar sikit rumusan daripada Cikgu untuk topik kita hari ini dalam Badan Uniform Pengakap MBPK. Silakan. Okey, jadi rumusannya untuk topik kita hari ini adalah topik perkemahan. Jadi kat sini pun kita dah belajar banyak skill ataupun kemahiran seperti membuat gadget dan memasang kemah. Ini antaranya kemahiran-kemahiran yang murid perlukan ketika perkemahan. Di mana perkemahan ini juga akan membantu murid untuk lebih outspoken, lebih menyelah. Itu saja Cikgu. Nak tanya juga Cikgu, mungkin Cikgu boleh kongsikan kepada kita saranan kepada murid-murid MPK untuk sertai Badan Uniform Pengakap. Betul. Ya. Ajaklah kepada semua di luar sana Cikgu. Jadi untuk murid-murid MBPK, kalau sekiranya ada perkemahan pengakap, bolehlah sertai untuk mendapatkan pengalaman dan juga kemahiran. Betul. Pengalaman dan kemahiran itu adalah sangat bermakna sekiranya anda terlibat dalam Badan Uniform Pengakap MBPK. Dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Farhan, kita ada Irfan dan juga Raikal kerana bersama kami hari ini, dan tentunya kepada mereka murid-murid yang terlibat dengan pengambilan hari ini, iaitu murid dari SMK Putrajaya Presin 92, dan kita harapkan ilmu telah berikan hari ini dapat memberikan manfaat kepada semua yang menonton. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Didik TV KPM